Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk 30 hari bulan Januari tahun 2021. Hampir sebulan, esok 31. Hampir sebulan kita Wow. berada di tahun 2021. Uh, Hmm. Semoga kita ada banyak perkembangan lah. Saya harapkan semua daripada anda yang berada di dalam kelas ini khususnya ada banyak perkembangan, kemajuan dari segi perniagaan, dari segi ilmu, insya-Allah. Dan semoga bulan Februari adalah satu bulan lonjakan. Mari kita sama-sama fight sekurang-kurangnya dapat 4 angka sebulan. Sekurang-kurangnya. Kalau boleh dapat 4 angka seminggu lagi hebatlah. Tapi sekurang-kurangnya bulan Februari kita nak 4 angka sebulan. Jadi tidak ada cara yang lain melainkan dengan meningkatkan aktiviti kita. Aktiviti kita secara online dan juga secara offline. Tanpa aktiviti maka tiadalah kemasukan, tak adalah produktiviti. Tak ada aktiviti maka tiada produktiviti. Jadi kita kena ingat yang itu. Dan kita telah menggunakan kaedah offline dan kita campur sikit-sikit dengan online. Dan kaedah offline kita semua dah tahu, jumpa orang kan. Dan kita juga sebenarnya sedar atau tidak sedar 90% daripada aktiviti kita lebih kepada apa nama online, iaitu telefon. Kita buat call, kita call prospek kita ataupun kita call downline kita, itu juga merupakan aktiviti online. Online lah tu, baik kita tak jumpa. Dan kita buat training Webex hampir setiap hari. Ini sudah tentu menggunakan kaedah online. Kita guna WhatsApp broadcast, kita guna WhatsApp, kita guna Telegram dan sebagainya. Itu semua adalah medium secara online. Jadi suka atau tidak, kita kena terima hakikat bahawa kita banyak menggunakan aktiviti online sekarang ni. Terutama sekali dengan suasana pandemik COVID-19 yang semakin memburuk. Dah 5,000, hampir 5,700 kes kemarin. Hari ini tak Betul. tahulah banyak mana kes yang akan berlaku. Wallahualam. Tapi separuh kes adalah lebih separuh kes daripada Lembah Kelang dan juga Johor. Campur-campur negeri lain, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang itu baru dalam 1,000 lebih kes. Tapi masih lagi dikira banyak. Apapun, seperti mana yang saya sebut, kita tidak dapat lari daripada berubah daripada normal lama kepada normal baru. Cara berniaga kita juga harus banyak berubah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya dah bagi tahu kemarin, adalah sangat elok bagi anda semua mempunyai akaun Facebook. Ada akaun Facebook, ada akaun Instagram, ada akaun TikTok. Ini adalah antara aktiviti pemasaran yang kita buat melangkaui sempadan. Kalau sebelum ni Rogayah contohnya banyak melakukan aktiviti offline. Pergi jumpa orang dari satu kampung ke satu kampung, dari satu pekan ke satu pekan di kawasan sekitar rumah, jumpa secara offline. Dan itu pun nampak kemajuan yang baik. Tapi bayangkan kalau kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti online. Kita kena ada akaun Facebook, kita kena ada akaun Instagram, kita kena ada akaun TikTok. 3 akaun ni pergi dekat pakcik Google dan type macam mana cara nak upload benda-benda ni di dalam laptop ataupun di dalam handphone anda. So preparation itu base anda kena ada. Dan bila kita tengok dalam Facebook, hari ini kita dapat lihat kalau anda friend dengan Sifu Niaga Darul Aman 2, anda akan dapat lihat ramai friends Facebook di Sifu Niaga Darul Aman 2 tu. Dan ramai yang beraktiviti juga. Malah bagus kalau anda semua dapat friend dengan Aida Datuk Hashim dan Khalil Jeffrey. Ini dua nama owner company yang juga friend kepada Sifu Niaga Darul Aman 2. Dan ramai sebenarnya leader-leader yang berada di dalam tu. Dan cuma saya melihat bahawa
agak kurang aktiviti pengembangan melalui Facebook ataupun media sosial yang lain. Setakat ini kalau di Facebook kita nampak yang sangat aktif adalah Helmi Gimmick, artis Helmi Gimmick tu. Anda boleh request friend dengan beliau. Dia pagi tadi pun dia buat live dan sangat menarik live dia. Kalau antara yang boleh kita contohi, setiap hari anda buat live, itu yang saya nak lihat. Anda buat live, dia dia macam ni ya. Kalau kita menggunakan media sosial, tujuan dia adalah untuk aktiviti pemasaran. Tujuan dia, ingatlah saya pernah sebut, pemasaran dan jualan adalah dua perkara yang berbeza. Pemasaran adalah untuk create awareness ataupun nak create kesedaran dalam pasaran tentang wujudnya produk jenama Vista Manhaj. Kalau jualan, dia lebih kepada macam yang contoh yang paling jelas macam apa nama orang gayah buat. Pergi jumpa orang, cerita-cerita, close. Orang beli. Begitu juga dengan apa nama apa tas contoh dia, pun sama juga. Lepas dengar saya buat presentation, terus call prospect, itu adalah jualan. Ya, kalau pemasaran kita letakkan kita punya iklan kita letakkan kita punya iklan, tapi iklan kita ni dalam meletakkan iklan, kita sebenarnya paling penting kita kena ingat adalah jumlah friends kena ramai. Jumlah friends kita kena ramai. Jadi kalau kita lihat friends kita tak cukup ramai, paling bagusnya adalah anda invite friends. Ada invite friend anda melalui apa yang ada dalam Facebook tu. Okey, friend-friends yang mungkin anda tak kenal, anda invite, tapi sekali invite jangan lebih pada 10 orang. Sebab nanti anda kena block dengan Facebook. Ada satu hari nak buat 3-4 kali pun tak apa, tapi setiap kali tu hanya invite dan jangan lebih pada 10 orang. Kalau tidak anda kena block. Tapi yang paling penting adalah setiap Facebook anda, akaun Facebook anda, tolong pastikan bahawa akaun Facebook anda itu dapat pergi capai ke sasaran 5,000 friends. Okey? Saya menasihati anda supaya prepare bukan sekadar satu akaun Facebook, anda prepare 3 sekurang-kurangnya menuju ke arah 5,000. Sebab anda nak besarkan pasaran, anda nak, bila friends anda ada friends, dari situ anda dah boleh memperkenalkan produk anda dengan lebih luas. Ini adalah taktik melalui, kalau kita nak buat secara secara percuma lah. Kalau kita menggunakan FB Ads, FB Ads ni tak ada masalah, friends tak ramai pun tak apa. Yang penting bayar. Lagi besar, lagi banyak kita bayar, lagi besar coverage yang kita dapat. Tapi buat masa sekarang ni tak perlu lagi buat FB Ads. Yang penting sekarang ni adalah create more friends and create more anda punya account Facebook. Account Facebook kalau boleh hadisah 1, hadisah 2, macam itulah. Dan cuba pergi kepada meningkatkan jumlah friends anda. Dengan itu anda punya coverage itu akan lebih luas. Satu lagi kaedahnya untuk nak meningkatkan kita punya coverage adalah dengan kawan-kawan ni yang ada dalam grup kita ni. Apabila kita lihat rakan-rakan kita posting sesuatu, tolong like, kalau boleh komen dan sharekan dia punya iklan dia. Sharekan dia punya iklan dia di dalam kita punya Facebook. Jadi dengan itu lebih ramai orang akan dapat lihat. Kalau kita ada ramai friends yang tolong share, maka itu akan lebih baik. Okey, jadi sebab itu jangan pandang saja iklan yang dibuat oleh kawan-kawan, tapi mainkan peranan, lakukan like, comment and share. Tujuan dia tak lain dan tak bukan sebenarnya untuk menarik lebih orang yang berminat. Kita kena faham daripada contohnya ya, kata ada 100 orang yang melihat yang melihat iklan anda, hanya 10% saja yang berminat. Dan biasanya hanya 1% saja yang akan bertanya. Hanya 1% saja yang akan bertanya dan 0.1% saja yang anda boleh close. Itu kena faham betul-betul ratio apabila kita buat marketing.
melalui pengiklanan di media sosial. Ya, katalah ada 100 orang, 10% saja yang menonton, 1% berminat, 0.1% saja yang akan bertanya untuk dia nak further info, dia nak tahu info yang lebih mendalam. Jadi sebab itu jangan ingat kita ada friend ramai, maka kenapa ni aku punya ni tak begitu laris, orang tak tanya. Itu disebabkan oleh kita kena faham ratio seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi sebab itu kerajinan. Nak buat apa pun tak boleh malas. Kena rajin. Kita kena rajin posting. Posting peringkat awal, apa dia nak posting pagi-pagi, dalam pukul 7 pagi anda posting kata-kata nasihat. Jangan posting jual barang. Jangan posting kata nasihat. Pukul 9 pagi anda postingkan tentang testimoni yang berkaitan dengan produk. Pukul 11 pagi anda masukkan posting tentang nasihat lagi. Begitu seterusnya. Pukul 3 petang, bagus kalau pukul 3 hingga pukul 5 tu, bagus kalau anda nak buat live. Anda nak buat live dekat Facebook, anda boleh buat live, anda boleh tengok contoh-contoh live, contoh Helmi Gimmick buat live. Hari ni dia buat live daripada luar kawasan rumah dia buat aktiviti bersenam dan sebagainya, disulam sambil-sambil. Maknanya secara santai dia bercerita tentang produk-produk Vista Manhaj. Kita pun sama juga. Kita jangan buat live untuk macam nak jual handphone, atau nak jual peti ais, atau nak jual tudung. Kita buat santai. Sebab bisnes Vista Manhaj ini adalah berkenaan dengan lifestyle atau gaya hidup sihat. Jadi kita nak mengajak orang untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Kalau anda tak tahu apa yang patut anda postkan, anda lihat Facebook Sifuniaga Darul Aman, anda boleh copy paste atau anda boleh share. Okey, anda boleh copy paste info tu, ataupun anda boleh like, comment and share. Tapi waktu nak write posting, waktu anda share tu, tolong jangan lupa lah, tulislah sesuatu dan letakkan anda punya link WhatsApp anda. Link WhatsApp kita adalah www.whatsapp. Nombor telefon kita bermula dengan 6. Kalau nombor telefon saya, kalau ada biasa tengok Facebook saya, www.whatsapp.60115788980/ letakkan tajuk dia Vista Manhaj ke Steve Vista ke, ikut tajuk yang anda presentkan, anda iklankan. Jadi itu adalah link dia. Macam tadi saya lihat Rogayah ada improvement. Sebelum ni 2 hari lepas saya tengok Rogayah punya Facebook letak gambar produk, lepas tu tak ada apa-apa komen. Jadi dia kena ada sikit komen. Sesuatu yang boleh menarik perhatian orang, dan jangan lupa letak nombor telefon Rogayah dekat situ supaya orang akan dapat segera klik saja link tu, terus pergi dekat website kita, dan kita boleh berkomunikasi. Apa nak komunikasi kemudian itu nanti saya ceritakan kemudian. Tapi hari ini saya nak fahamkan pada anda apa yang patut anda lakukan melalui media sosial yang anda lakukan. So peringkat awal ni saya nasihatkan anda boleh tiru apa yang ada dekat Sifuniaga Darul Aman. Anda juga boleh lihat dari semasa ke semasa saya akan masukkan copywriting tertentu kepada anda untuk anda copy paste masuk ke Facebook. Dekat kita punya grup WhatsApp tu, dari semasa ke semasa saya akan masukkan cerita, saya akan masukkan kata nasihat dan sebagainya, supaya anda dapat copy paste dan masukkan dekat Facebook mengikut cara anda sendiri. Kena ingat, ini adalah proses. Banyakkan doa, saya yakin dan percaya ramai daripada anda akan mula mendapat prospek-prospek baru daripada pasaran yang anda mungkin tidak kenal. Ada apa soalan setakat tu? Tak ada soalan? Tak ada kot. Tak ada, Alhamdulillah. Pandai belaka dah tu. Jadi tolong perhatikan ya, dari semasa ke semasa Facebook saya. Saya tak nak ajar secara teori, tapi saya nak, bila saya cerita dekat
apa nama kita punya webback ni. Lepas tu anda monitor apa yang akan saya postkan dekat kita punya Facebook. Jadi anda boleh like, comment and share. Jangan lupa letakkan nombor telefon anda supaya orang akan berhubung dengan anda. Kalau ada apa-apa komen tu pun letakkan nombor. Kalau saya punya posting, letak je nombor telefon anda dekat saya, kat komen bawah posting saya. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dengan itu saya percaya akan ada orang berhubung dengan anda semua. Boleh? Boleh, insyaAllah. Dia tak boleh ajak apa dia? Facebook buat 3 akaun dia sebaiknya. Dia sebenarnya lagi banyak lagi bagus. Tapi takut tak sempat. Tujuan kita adalah untuk pergi ke arah 5,000 friends. Satu akaun boleh masuk 5,000 friends saja. So kalau kita ada 3 akaun, kita ada 15,000. Tapi pasti benda tu tidak boleh dicapai dalam masa yang singkat. It take time, but istiqamah setiap hari untuk invite more friends. Dan kalau nak invite friends ni, cuba tengok orang yang macam mana lah, ya. Tengok, janganlah budak-budak budak-budak pun tengok yang kita nampak dia ada berminat tentang bisnes. Dan invite friend pun tengok 5 ciri tu juga, tengok 5 ciri juga, nampak ada potensi nak buat bisnes, tu dan sebagainya kan. Jadi saya nak lihat anda beranikan diri untuk buat live. Jadi saya ada tahu kan nak buat live, anda letakkanlah apa tajuk live anda, ataupun buat on saja live. Yang perempuan pastikan dah pakai tudung, kemah elok, tutup aurat apa semua. Cuba fikir tengok, saya nak tengok hari ini sampailah sebelum kita live balik besok pukul 3. Saya nak tengok siapa yang berani live dekat Facebook. Tak sah lah tu. Tak kisahlah Kak Sah, semua orang kena buat. Kita ni adalah latihan ni. Latihan sebab dalam hidup ini, pertamanya adalah menuntut ilmu, tetapi ilmu itu tidak akan lekat dalam diri kita kalau dalam masa 48 jam kita tak praktik. Dan daripada kita buat praktikal, kita praktikkan, dan itu akan memberikan kemahiran. Sebab kemahiran adalah satu perkara yang bila kita buat berulang kali, dia akan lekat dekat kita. Kita akan jadi lebih baik. Yang penting adalah buang kemalasan, tanamkan keberanian dalam diri untuk buat live. Carilah satu tajuk pun. Macam Kak Sah contohnya. Kak Sah boleh kongsikan tentang pengalaman Kak Sah merawat pesakit stroke. Contoh je. Jadi Kak Sah pastikan cahaya cukup, jangan buat macam video-video lah sebelum ni, cahaya pun tak cukup, muka pun tak apa nak nampak. Duduk sikit dalam bilik, jangan kat luar sangat sebab Kak Sah tak pakai mikrofon. Jadi dia punya tak orang pendengar. Jadi cari sudut kat meja ke, letakkan handphone tu dengan elok-elok kan, carilah benda yang boleh bagi dia berdiri dengan elok. Dan mula bercakap. Cakap dari hati, cakap cara Kak Sah. Okey, cakap dari hati, cakap cara Kak Sah. Bila Kak Sah nak live, tolong bagi tahu pada rakan dekat WhatsApp ni, bagi tahu kata Kak Sah akan live pukul 4 petang ni. Contoh je. Jadi yang lain tolong support Kak Sah, contoh untuk like, komen dan share dekat Facebook anda. Ya. Lepas tu okey, contohnya Angah pula. Semualah, Angah, Tazmiza, Ros juga. Cuma Ros nak live ni kena buat kat luar rumah. Bukan dalam rumah, ataupun mungkin kena buat kat luar sebab coverage internet dia sangat-sangat slow. Tunjuk video kan tak dapat. Jadi jangan rasa takut, jangan rasa malu. Sebenarnya orang yang live dekat Facebook pun bukannya kemeh tengah mana pun. Biasa-biasa je. Yang penting adalah mereka mempunyai keberanian untuk melakukannya. Tanpa keberanian, mimpi takkan jadi kenyataan. Boleh? InsyaAllah. Alright. Cukup kelas kita pada petang ni. Ada apa soalan setakat ni? Tak ada. Kalau tak ada, ada tas? Kopi B-Live tu campur B-Colin tak apa? B-Live coffee campur B-Colin, okey, bagus. Kenyang? Taklah kira yang panas lah kot. Apa dia? Kena pakai yang panas lah kot nak mancur kopi tu.
Boleh, ayak panas boleh. Sejuk pun sedap tas. Tapi cari air mineral, buang sikit 1/4, masukkan kopi 1 secet, susu 1 secet tu, shake. Ah, Shake sedap. Kalau ais kopi sejuk. sedap, sedap. Try. Ayak mineral yang ais tu dia keluar daripada peti ais tu. Caffeine yang kat kopi tu tak kacau ke Bicolin punya? Tak ada masalah. Boleh, Boleh. Teh tarik pun sama juga. Kalau nak buat sejuk pun boleh. Pakai air mineral yang sejuk tu, shake dia. Dia larut Dia shake larut insyaAllah. Sama juga B-Mind. B-Mind pun boleh campur dengan Bicolin. B-Mind campur Bicolin. Jangan B-Mind campur kopi. Tak sesuai. B-Mind campur kopi atau B-Mind dengan teh tarik tak berapa sesuai. B-Mind tak usah campur. B-Mind ni campur dengan Bicolin saja. Mana B-Mind ni yang untuk macam Ustaz Man cakap itu je yang dia boleh kot ya. Yang campur semua sekali. B-Mind ni boleh campur dengan Bicolin saja 2 ataupun campur dengan 4 barang SAPV. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey. Ada apa? Ya. Mana kita nak invite friend yang berkualiti tu? Nak invite friend yang berkualiti. Friend yang berkualiti ni kita kenal tidak? Tak kenal. Okey, dia macam ni. Dalam pasaran yang luas, pasaran maya ni, kita tak kenal orang pun. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahawa di alam maya ni, kerja kita adalah posting dan buat live saja. Yang lain tu serahkan Allah Ta'ala. Allah kalau ada rezeki kita akan dapat prospek yang berkualiti. Itu je jawapan yang saya boleh bagi. Sebab kita tak kenal orang. Tapi yakin dan percaya kalau kita banyakkan sedekah, kita ikhlaskan diri, kita minta doa ke Allah, buat kerja, posting kerak rajin, buat live rajin, insya-Allah Allah akan buka hati. Nanti kalau saya ada kelas kuasa magnet rezeki, saya ada modul macam mana nak tarik rezeki supaya orang teringat kat kita walaupun dia tak kenal kita. Tapi nak bagi dia teringat kat kita kena muncul dalam hidup dia. Bagi orang yang kita tak kenal, muncul dia dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi macam mana dia nak bagi kita ingat kat dia, macam mana nak bagi dia tertarik dengan kita, dia ada kuasa magnet rezeki. Dia ada modul dia. InsyaAllah nanti saya akan buat kelas tu. Kalau ada kesempatan saya pergi ke tempat anda, saya akan kongsikan. Kalau tak, kita buat secara online ni pun insyaAllah saya akan buat kelas ni. Modul dia dah ada semua, dah lama dah. Modul tu dah lebih kurang 15 tahun dah sebenarnya. Dan itulah benda-benda yang saya amalkan yang menyebabkan saya masih lagi bertahan dengan kuat di dalam industri kuasa magnet rezeki. InsyaAllah saya akan berikan ilmu tu pada anda nanti. Dia ada ilmu dia, Miza. Saya ada satu soalan cikgu. Ya, silakan. Ada customer ni dia sesuai dia makan kopi B-Life ni. Ya. Jadi macam mana hari tu mula-mula 1, lepas tu 2 kotak pula. Jadi macam mana kalau kita nak tarik dia tu ke arah pokok boleh masuk kopi 15 ke kan? Ada. Yang pertama tu tengok kecenderungan dia. Ada tak dia di dalam 5 ciri yang kita sebutkan tu? Ada tak? Buat masa yang saya nampak dia berkaitan kopi lah. Yang lain kita tak. Dia lebih pada pengguna lah. Buat masa ni dia pengguna. Tapi isteri dia tu nampak rajin juga duk ikuti live online barang-barang perempuan ni kan. Lepas tu duk jual. Dia ada sikit-sikit tak berapa tahu sangat. Tapi saya bisa nampak isteri dia duk pegang, duk tengok live orang duk jual-jual barang tu. Okey, bagus. Dia macam ni. Lebih fokuskan kepada isteri dia. Lebih fokus kepada isteri dia. Daripada dia tu sendiri, tapi lebih fokus pada isteri dia sebab isteri dia ada minat. Dia kunci utama nak tarik orang ni adalah sekurang-kurangnya dia ada minat.
Kalau dia sekadar dia jadi pengguna daripada sekotak sekali beli, dia beli 2 kotak sekali beli, itu bukan bermakna dia minat. Dan pada saya, jangan tarik dia jadi ahli lagi sebab dia tak cukup powerful daripada segi jadi pengguna yang bijak. Dia tak cukup ni lagi. Yang penting adalah bila kita jual, dia tu adalah kita punya pelanggan. Dan kita akan dapat untung runcit yang semakin meningkat daripada dia. Sebab dia tak minat bisnes lagi. So, bila time je, satu, kita tengok sejauh, kita cuba sulam, kita selain daripada kopi, cuba introduce Bicolin pula kat dia. Tapi nak introduce apa produk sekalipun selepas kopi, tanya dia apa sebab dia nak minum kopi Bilal. Sebab dia ada masalah kesihatan ke ataupun sebab dia memang peminat kopi? Dia bukan masalah kesihatan, bukan peminat kopi. Dia baru je duk try kopi. Sebelum ni dia minum kopi, dia kata tak sesuai, badan berangin. Tak. Tapi bila saya bagi dia test dua sachet tu, dia kata sedap. Dia makan tu rasa bertenaga. Kan? Tu dia ambil satu, lepas 2 minggu dia ambil 2. Tingkatkan dia punya kuasa, dia punya daya beli dia dengan memperkenalkan Bicolin. Bicolin pula. Sambil-sambil cakap dia, bila minum kopi ni, dalam 1 hari 2 kali ke kalau dia minum, ambil salah satu je, cuba campur dengan buat jadi kopi susu. Dan kemudian terangkan kepada dia apa khasiat Bicolin. Jadi tingkatkan dulu dia punya consumerism dia punya dia sebagai pengguna tu. Dan macam biasa ambil untung runcit dulu sehingga satu tahap bila kita nampak dia ni dalam sebulan akan boleh beli dalam RM250 bersamaan dengan 100 PB, dan kita approach. Baru approach. Jangan cepat sangat approach sebab kita tak nak dia lari. Betul. Kita tak nak dia lari. Sebab kita dah sedap-sedap dapat untung runcit tu. Ya, betul. Dan PV kita tu kita boleh guna, PV yang dia beli dengan kita boleh guna untuk maintain bulan-bulan. Betul. Jadi kita jangan kita hilangkan itu pula. Kita kena pandai timbangkan yang itu. Cuma kita pandai timbangkan yang itu. Paling penting adalah ahlikan orang apabila dia boleh berbelanja RM250 bersamaan dengan 100 PV. Itu paling penting. Ingat maintenance dalam Vista Mahal ini adalah 250 ke atas dan 100 PV. Bukan atau 100 PV. Kalau kita beli barang 100 PV tapi tak cukup RM250, itu belum dikira sebagai maintain. Itu kena very very clear. Kita kena pastikan 2 perkara. Syarat maintain ada 2 perkara. Yang pertama, belian kita RM250 dan mencukupi sekurang-kurangnya 100 PV. Jadi kalau kita perkenalkan ramai pengguna, tingkatkan daripada satu barang kepada barang yang berikutnya yang relevan. Macam tadi dia kopi, dia suka kopi. Tapi kan kopi ni biasanya digabungkan dengan susu. Powerful dia kopi campur dengan susu untuk kenyangkan dan sihat. Dia rasa kenyang. Pagi-pagi kalau dia ambil kopi campur dengan susu, dia rasa kenyang sampai tengah hari. Dia tak breakfast pun okey. Dia macam seolah-olah dia heavy breakfast sebab Bicolin itu adalah makanan yang lengkap. Susu kambing dah makanan yang lengkap dah. Macam semua vitamin mineral dalam tu. Tambah pula ada kolesterol dalam tu. Itu lagi powerful. Sebab itu banyak orang kata bila ambil Bicolin rasa kenyang. Bayangkan kalau dia minum kopi, dia rasa bertenaga, dia akan rasa kenyang. Dan dia tak breakfast pagi pun tak apa, dia boleh pergi sampai tengah hari. That is a selling point yang kita boleh guna kepada dia. Kan? So bila dia order, sepasti insya-Allah mudah-mudahan dia meningkatkan. Daripada kopi 2 kotak, dia campur lagi sekotak susu dan sebagainya. Dan akhirnya nanti bila kita nampak dia punya momentum boleh pergi 100 PV tiap-tiap bulan 250, then baru kita approach dia bagaimana jadi pengguna bijak. Menjadi seorang pengguna yang bijak adalah dengan berbelanja 251 PV dan boleh memperkenalkan sekurangnya sebulan 2 orang. Sebulan 2 orang. Kalau 5 bulan, maknanya nampak tak grup dia boleh pergi sampai 5-6 ribu. Macam kita buat kiraan step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 tu kan. Itu konsep pengguna bijak. Pengguna bijak dia berkenal 2 orang. Sebulan dia berkenal 2 orang. Slow and steady je. Tapi lepas 5-6 bulan,
barang dia percuma. Pengguna yang bijak adalah pengguna yang berbelanja 250 dengan 100 PV, tiap-tiap bulan dia dapat barang sebanyak itu percuma sekurang-kurangnya. Macam mana percuma? Dalam tempoh 6 bulan, perkenalkan 2 orang, lantik 2 orang, perkenal 2 orang lagi sampai cukup seperti mana yang kita cerita step 4, step 5 dan seterusnya. Dia akan dapat lepas tu daripada bonus tu dia boleh guna untuk beli produk, consume produk RM250 100 PV tu. Boleh? Boleh. Alright. Soalan lain? Satu lagi. Boleh. Satu lagi. Boleh. Kalau peluang Sifu ke ataupun pihak kalau start ke, kita macam post Sifu duk post teh tarik cantik dia punya stiker tu kan. Apa tu gel terapi. Kalau boleh dapat kopi, pasal kopi ni nampak lah ni bentuk laris. Jadi kalau boleh dapat stiker yang cantik sikit macam Pamphlet kopi. Kopi saja. Macam teh tarik tu nampak full kan, full page tu dengan teh, dengan khasiat dia ada 6-7 macam. Kalau ada kopi macam yang lain ni kita ada copy paste ni tak berapa clear. Nanti saya cuba cakap dengan syarikat lah. Kalau mereka boleh buat satu tu nampak senang sikit bila kita forward tu kat siapa-siapa grup-grup tu, dia nampak clear benda tu kan. Faham. Kalau boleh. Sifu. Ya? Yang teh tarik tu, yang bukan daripada Flyers ke? Yang iklan dekat WhatsApp tu kan? Itu saya tak pasti daripada syarikat ke atau leader. Oh, bukan. Saya kan daripada ni Flyers, lepas tu di screenshot. Dia flyer satu. Flyers kan? Flyers. Nanti saya check dengan syarikat. Saya tak pergi lama dekat SQ tu. Kalau screenshot pun kau yang boleh dapat cantik sikit kan. Macam mana dalam kita kopi tu kan. Cantik sikit. Cantik lah tu sikit. Kalau boleh lah itu satu tu. InsyaAllah. Saya request. Okay, ada apa soalan lain? Tak ada? Okay. Ros pun tak ada. Okay, sampai sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Jangan lupa, saya nak tengok siapa yang berani live dekat Facebook dalam masa 24 jam daripada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.